العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ke Akademi Pemikiran Turas lah. Ni mungkin ada yang kali pertama dan mungkin ada yang berkali-kali. Di AKPT dia mengalu-alukanlah kedatangan talabatul ilmi, sama ada yang masih lagi menuntut ilmu ataupun yang sudah bekerja, tapi hakikatnya proses menuntut ilmu ni tidak berhenti hingga daripada buayan minal mahdi ila lahdi apa tu? Melayu ni daripada buayan sampai ke liang lahat. Nanti Afiq tanya, buayan mengaji apa? Ada lah tu. Boleh? Itu yang berkenaan dengan pengajian ilmu. Jadi insya-Allah kita akan khaskan pengajian kita ni berkenaan dengan ilmu balaghah. Ini antara siri yang kedua lah. Ini dipanggil siri yang kedua setelah pengajian ilmu balaghah, daripada kita baca kitab Tuhfatul Ikhwan fi ilmi bayan karya Imam Ahmad Dardir. Imam Ahmad Dardir itu kita buat 5 siri, 5 kali kelas. Itu pada Sabtu dan Ahad. Ini yang dipanggil siri ataupun siri yang kedua. Boleh? Dan insya-Allah kita akan khatamkan kitab pilihan kita pada kali ini, Husnus Siyarah Syarh Durusul Balaghah. Syarhu Durusil Balaghah karya Al-Imam Alamuddin bin Isa Al-Fadani radhiyallahu taala anhu. Dan kita untuk makluman tuan-tuan semua, ahbab semua, kita akan banyak berpada pada matan. Cuma kita akan nanti kita akan pilihlah dalam syarah-syarah tu beberapa kalam, sebab kalau kita nak baca semua ni memang tak dan lah. Sebab dalam sebulan ni pun orang panggil lah ni ramai. Nanti mesti ada yang futur, ada yang tak mau berjuang. Lah ni ada tak mau Islam, itu tak mau tu. Itu bahaya. Boleh? Jadi mesti kita dalam pengajian kali ini kita azam sungguh-sungguh lah untuk kita ikut sampai habis. Kalau boleh tu biar antum ada kitab yang antum khatam. Daripada awal sampai jangan raib walaupun satu kelas. Boleh? Itu kena azam sungguh-sungguh lah, ikhlas niat pada Allah Subhanahu Wa Taala. So ilmu balaghah ni sangat-sangat penting lah untuk memahami Al-Quran Al-Karim. Itu satu. Bahkan dapat bantu kita memahami dipanggil kehebatan sastra bahasa Arab. Itu kelebihan bagi ilmu balaghah. InsyaAllah kita akan cuba khatam dalam 11 Julai ataupun ke atas sikit, sebab ada 9 Julai tu ada kelas saya tak ada sebab saya pergi Perak. Jadi saya akan gantilah, ada hari-hari yang kita akan ganti untuk kita akan khatamkan kitab ni. Boleh lah? Boleh. Baik, insyaAllah. Jadi terlebih dahulu kita ambil berkat untuk kita kenalkan sedikit tentang Syekh Yasin Al-Fadani, yang kemudian kita akan baca kitab lah. Baik. Kitab ini Syarah Husnus Siyarah, nama yang diberi oleh Tuan Guru Alamuddin Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani Al-Indonesi. Beliau ini dia panggil Alamuddin dipanggil laqab. Dia panggil apa? Laqab gelaran, ya. Dan kita orang terutamanya orang Islam, menjadi adat bagi muhaddisin, orang ahli hadis ni, depa kalau nama Muhammad ada laqab dia yang masyhur. Kalau nama Ahmad ada laqab dia masyhur. Boleh? Kalau Zakaria ada laqab dia yang masyhur. Boleh? Macam contoh, apa dia? Ya Muhammad, Syihabuddin, tu Alamuddin, itu gelaran yang masyhur. Boleh? Kalau Hisham, nama Muhammad Hisham. Nama Alamuddin Muhammad Hisham. Kemah tu. Dipanggil laqab bagi nama Muhammad. Kalau Ahmad, nama Syihabuddin, itu dia panggil laqab. Dia panggil laqab. Laqab ni gelaran. Gelaran. Boleh? Itu dipanggil laqab.
Kemudian orang panggil apa? Kalau contoh nama Ibrahim, apa dia lafaz dia? Burhanuddin. Ibrahim Burhanuddin. Contoh apa? Imam Ibrahim Al-Baijuri, masyhur dengan gelaran Burhanuddin Al-Baijuri. Boleh faham? Itu dia punya isu berkenaan dengan laqab. Nama beliau Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Fadani asal daripada Padang, Al-Indonesi, itu orang Indonesia. Al-Mudarris bidaril ulumi diniyah. Mudarris maksudnya guru di Darul Ulum. Ni nama sekolah apa? Darul Ulum Ad-Diniyah, dia sekolah agama lah. Syekh Ali ni yang dipanggil tempat dia Makkah, afallahu anhu. Beliau ni lahir pada tahun 1918 Masihi dan wafat pada tahun 1990. Wafat pada tahun 19 apa? 90. Ini Syekh Yasin Al-Fadani. Dan mengaji berapa guru dia. Dia dilahirkan di Mekah 1918, mengaji di Mekah. Lepas tu balik Indonesia asal, lepas tu betul balik. Dan memang dia ni jadi cor Arab terus lah. Tak ada langsung bunyi apa? Bunyi slang-slang Indon ke, slang-slang Melayu ke, tak ada. Sebab dia memang lahir di Mekah dan duduk di Mekah. Cuma lekat Indonesia tu sebab dia asal keturunan. Mengaji guru itu dia ketika dia di Mekah tu berapa? 700 orang guru dia. Tu nak kata gila. Syekh apa? Yasin Al-Fadani 700. Tu dipanggil guru apa? Riwayat. Guru riwayat, dia ambil ilmu apa, dia ambil sanad, dia ambil hadis, dia ambil ilmu tu, dia ambil guru riwayat. Tapi antara guru-guru yang kiranya dia banyak istifadah, banyak melazimi, kita ada guru riwayat, kita ada guru yang kita lazimi. Guru lazimi itu adalah guru yang menyebabkan kita betul-betul jadi alim. Guru riwayat ni tak jadi alim. Maksudnya kalau contoh ahbab semua pi dekat apa, bacaan hadis 40 baca sekali lalu ambil daripada syekh mana? Syekh, contohnya Syekh Daniel, contohnya Syekh apa? Itu dipanggil majlis riwayat untuk tabarruk. Untuk tabarruk itu supaya bersambung sanad dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk mengajar itu tak boleh lagi. Mesti ada guru yang kita lazimi, yang mana guru tadi kata okey hang lah ni boleh apa untuk mengajar. Jadi dipanggil Syekhut Takharruj. Syekh apa? Takharruj. Boleh keluar, maksudnya graduasi. Boleh faham Baik. Bapa syekh guru dia antara syekh masyhur Syekh apa? Sayyid Muhsin Al-Falimbani. Sayyid Muhsin Al-Falimbani ni memang guru dia yang dia mengaji lama. Antara guru dia dalam bidang hadis Syekh Abi As-Sindi Ad-Diobandi. Syekh Ubaidullah As-Sindi Ad-Diobandi. Tu guru hadis dia. Tu dia mulazamah betul-betul. Boleh? Syekh Sayyid Muhsin ni apa Al-Musawi dengan Habib juga. Boleh? Mengaji dengan apa Hasan Wasyab. Ya, Qadi Mekah. Qadi apa? Qadi Mekah. Memang alim lah. Itu guru dia apa yang dia takharruj. Lepas tu Alawi bin Abbas Al-Maliki, ayah kepada Muhammad Alawi Al-Maliki. Alawi bin Abbas Al-Maliki tu guru yang dia takharruj. Jadi depa ni orang geng apa? Khibar dalam bidang ilmu. Boleh? Dan dia lepas tu daripada umur belasan tahun dah mula tulis kitab. Ya kalau antum kita baca risalah mantiq itu, dia tulis risalah mantiq tu ketika dia waktu tu tingkatan 4 lebih kurang. Kita tingkatan 4 apa ni? Revel. Tu dia. Dia tu revel. Dia tempat dia tulis apa? Dia tulis kitab dah. Dia tahu risalah apa? Risalah mantiq. Dan dia jadi guru pembantu. Tingkatan 4 dia guru bantu. Subhanallah. Tu nak kata apa? Dahsyat sungguhlah Syekh Yasin Al-Fadani. Dan kitab dia lebih kepada 300 sampai ke 400 buah yang dia karang daripada kitab besar yang berjilid-jilid sampailah risalah-risalah yang apa? Yang kecil. Dan antara kitab yang apa masyhur tersebar secara meluas antaranya kitab Husnu As-Siyarah. Ini digunakan di apa banyak tempat di Azhar pun digunakan. Apa lagi kitab-kitab dia yang masyhur? Ada antaranya Bughyatul Mushtaq, syarah bagi usul fiqh karya Syekh Syirazi, Abi Ishaq Asy-Syirazi, Bughyatul Al-Mushtaq. Dan itu masyhur. Pada kitab lain dia ada apa? Syarah Sunan Abi Daud 20 jilid. Tapi ada yang jilid-jilid dia hilang ni yang diceritakan oleh Syekh Mahmud Said Mahmud. Boleh hilang beberapa jilid. Dan ada Hasyiah ala Lubul Usul 4 jilid. Lepas tu tu dia tak nak cerita tu beratus-ratus letih jugalah. Boleh. Dan beliau dipanggil secara sepakat dengan ulama Musnidud Dunya. Panggil Musnidud Dunya. Musnidud Dunya ni maksudnya apa? Orang yang memiliki sanad tertinggi di zaman itu. Syekh Musnid apa? Dunya. Syekh Abdullah Siddiq Al-Umari, guru pada guru kami, bila dia main ke mana?
ke Mekah, sebelum dia mai ke Mekah lagi, dia waktu kami dia apa di Mesir, orang musyrik dunia di Mesir, Ahmad Rafiq At-Tahtawi Al-Husaini. Ahmad Rafiq At-Tahtawi Al-Husaini itu muslim dunia di Mesir lah. Hebat sanak apa semua. Syekh Abdullah Siddiq Umari kata, aku ngikut orang musyrik dunia adalah Syekh aku ni, Syekh Ahmad ni. Bila aku pergi ke Mekah, banyak tu dia. Syekh Yasin lah sepatutnya jadi muslim dunia. Tu dia tu orang panggil apa? Iktiraf daripada antara orang yang teralim di dunia. Syekh Abdullah Siddiq Al-Umari. Kita siapa iktiraf? Tak ada siapa. Boleh? Tu orang panggil kehebatan Syekh Yasin Al-Fadil. Satu lagi dia dipanggil Suyuti Asr. Suyuti Asr maksudnya Imam Suyuti zaman dia, sebab dia banyak tulis kitab. Imam Suyuti banyak tulis kitab, 500 ke 1000 buah kitab Imam Suyuti radhiyallahu taala anhu. Jadi itu berkenaan dengan Syekh Yasin Al-Fadani. Kitab ini adalah syarah bagi kitab yang namanya Durusul Balaghah. Durusul Balaghah ni matan. Durusul Balaghah ni apa? Matan. Tapi nak kata matan pun, dia sebenarnya kitab yang dikarang untuk sekolah rendah. Kita ni kalau ngaji sekolah rendah punya level lah. Boleh? Kitab untuk sekolah rendah yang pada zaman 1930-an dulu. 30-an dulu. Syekh Hisni Nasif, Ali Jarim, tu geng-geng mereka ni lah. Dia panggil Durusul Balaghah. Dia ada Durusul Nahwiyah. Jadi kitab dia Durusul Nahwiyah daripada silsilah dia. Boleh? Yang dulu kalau kita mengaji orang-orang kalau zaman-zaman awal-awal pembukaan KIDU, kalau tuan misalnya KIDU, sekolah-sekolah ada 4 senawi dulu. Isyam dan sekolah-sekolah ada 4 senawi, SMU semua SMU kan. Pengajian yang sistem apa sebenarnya? Sistem lain kan. Usuluddin dia pun tak pergi sistem Azhar lah. Kan? Dulu dia pun mengaji kitab Durusul Balaghah, Durusul Nahwiyah, lepas tu Nahwu Wadih, betul itu dipanggil pengajian di peringkat sekolah-sekolah. Boleh untuk dia khatamkan. Dia apa yang mengarang tu lebih kurang 4 orang ke 3 orang. Nanti kita akan tengok mukaddimah. Boleh? Dan kesemua di kalangan mereka adalah ulama, udaba ni maksudnya apa? Sastrawan. Dia perkarang kitab tujuan untuk apa? Memudahkan pengajian balaghah bagi penuntut-penuntut sekolah rendah. Jadi Syekh Yasin dia syarahkan kitab ini terutamanya membantu orang Melayu kita ni, satu, sebab dia mudahkan ibarat. Yang kedua, di samping dia memudahkan ibarat itu, dia ada dipanggil apa? Tambahan-tambahan yang dakik yang akan membantu kita untuk kita masuk kepada peringkat-peringkat tinggi dalam ilmu balaghah. Boleh insya-Allah. Lepas ni kita akan baca Jauhar Maknun. Kita habis kitab ni kita baca Jauhar Maknun insya-Allah taala. Baik. Jadi kita sebelum mula sedekahkan Fatihah kepada Syekh Yasin dan penulis-penulis bagi Durusul Balaghah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Insya-Allah kita akan baca kitab. Semua ada kitab kan? Baik. Qala al-musannif wa syarih rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihima bi'ulumihima bi'ulumi masyayikhina bi'ulumikum fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok atas tu. Bila ada sebut atas, matan. Bawah syarah. Alhamdulillahilladzi qasarat ibaratul bulagha 'anil ihatati bi ma'ani ayatihi wa 'ajazat alsunul fusaha 'an bayani bada'i masnu'atihi. والصلاة والسلام على من ملك طرفي البلاغة إطنابا وإيجازا وعلى آله وأصحابه الفاتحين بهديهم إلى الحقيقة مجازا وبعد فهذا كتاب في فنون البلاغة الثلاثة. Baik. Sebelum tu nak tanya, semua ada asas kod bahasa Arab boleh Bisa mengaji bahasa Arab sebelum ni? Nahwu saraf bisa mengaji lah. Ada siapa yang belum bisa mengaji? Maksudnya zero tu. Tahu Al-Quran Sunnah aja. Ini ada. Tak ada. Okey, semua alhamdulillah lah. Okey tu. Bisa pernah mengaji lah. Sebab nanti kita kata balaghah ni dia akan ada hubungan rapat dengan apa? Ilmu nahwu dengan ilmu sarf. Dia ada hubungan. Boleh? Baik. Okey, tu kalam apa? Kalam apa? Matan. Jom kita tengok bawah pula. Bawah lagi
Ana akan syarah buah dulu, lepas tu buat patah balik di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Yasin Al-Fadani, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ala ni'matil ijadi wal insya'i. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin awhadil fusaha'i wal bulagha'i wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum li haqiqati kalamihi wa majazihi kufala'i. Kufala'i. Baik, apa maksud dia? Kita syarah di bawah dulu, saya baru batas di atas. Segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Ala ni'matil ijadi wal insya'i, atas nikmat ijad. Ijad ni apa? Maksudnya apa? Menjadikan. Ijad apa? Menjadikan. Iaitu suatu daripada tiada kepada ada. Wal insya'i, insya' pun sama. Iaitu apa? Menjadikan. Insya' maksudnya apa? Sama, menjadikan. Wassalatu wassalamu, selawat dan salam ala sayyidina Muhammad, kepada penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, auhadil fusaha wal bulagha. Maksud auhad tu maksud munfarid. Auhad apa? Munfarid. Munfarid maksud tunggal, tersendiri. Itu maksud apa? Auhad. Al fusaha wal bulagha, iaitu apa? Dia apa? Tersendiri dari kalangan siapa? Dari kalangan siapa? Fusaha, orang-orang yang fasih, dan orang-orang yang apa? Baligh. Fusaha jamak apa? Fasihun. Fusaha jamak apa? Fasihun. Fa sa ya ha. Bulagha jamak apa? Balighun. Bulagha jamak apa? Balighun. Nanti kita akan tengok apa yang fasah. Daripada kalangan apa? Orang yang fasih dan orang yang apa? Baligh. Itu tidak ada seorang pun yang menyamai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi allazina hum li haqiqati kalamihi wa majazihi kufala. Apa maksud dia? Wa ala alihi, dan ke atas ahli keluarga baginda, wa ashabihi, dan para sahabat baginda, allazina hum, yang mana mereka, li haqiqati kalamihi, bagi hakikat kalam apa? Kalam mereka, bagi hakikat kalam baginda Nabi. Hu tu balik pada Nabi. Hum li haqiqati kalamihi, iaitu kalami Rasulullah SAW, wa majazihi, iaitu majazi kalami Rasulullah SAW, kufala. Apa makna kufala? Jamak kafil. Kufala jamak apa? Kafil. Kafil apa maksud kafil? Amin. Bukan angin. Amin. Angin pula. Amin. Apa maksud amin? Orang yang amanah, bertanggungjawab. Itu. Jadi dia nak kata bahawasanya, dan ke atas ahli keluarga baginda dan para sahabat mereka ini, bagi hakikat kalam baginda. Hakikat kalam mereka tu maksud baginda tu maksud dia apa? Maksud dia apa? Iaitu kalam Nabi dari sudut hakikat. Dari sudut apa? Hakikat. Dan kalam Nabi dari sudut majas. Kafil, itu orang yang amanah. Amanah maksudnya dari sudut menyampaikan kepada generasi berikut. Dia faham tak? Amin. Jadi kita akan belajar apa maksud hakikat, apa maksud apa? Majas. Bukan maksud hakikat ni maksudnya apa? Terbang, apa semua tu tak. Apa Afiq? Ilmu hakikat marifat. Itu bukan ni, tak, ni lain. Hakikat majas ni benda lain. Hakikat marifat tu benda lain. Lagi dia naik syekh kat sini pula mampu. Hakikat apa ustaz ni? Adakah hakikat? Betul itu. Terajam pun ni. Pelik-pelik. Boleh faham? Baik. Amma ba'd. Adapun selepas daripada tu, faqad ahadtu madrasah wa qad ahidat madrasatu daril ulumi ad-diniyatu sanata 1958 ilayya tadrisa kitab durusil balaghah لأبناء السنة الرابعة من القسم الابتدائي ولم يكن مني إلا أن باشرت تدريسه فكتبت تقييدات عليه ثم رأيت تلخيصها فجعلته مزجا ليكون كالشرح ثم رأيت تلخيصها فجعلته مزجا ليكون كالشرح له وسميته حسن الصياغة وأسأله تعالى أن ينفع به من ابتدأ في علوم البلاغة وهو حسبي ونعم الوكيل وهذا أوان الشروع في المقصود. Apa maksud dia? Amma ba'd.
Amma ba' kita mengaji dah dipanggil apa? Faslul khitab. Dipanggil faslu apa? Faslul khitab. Faslul khitab ni maksudnya yang memisahkan daripada satu uslub kepada satu uslub. Uslub tu maksudnya tadi bicara lain, sekarang ni bicara lain. Boleh? Faqad ahidat. Ahidat tu maksudnya mempertanggungjawabkan. Ahidat maksudnya apa? Mempertanggungjawabkan. Siapa? Madrasatu Darul Ulumi Ad-Diniyatu. Telah mempertanggungjawabkan Madrasah Darul Ulum Diniyah pada tahun 1358. Ilayya kepadaku tadris kitab Durusul Balaghah. Mengajarkan kitab Durusul Balaghah. Untuk siapa? Li abna'is sanatir rabi'ah, bagi student-student tahun berapa? Tahun 4. Student tahun 4. Minal qismil ibtidai. Dari bahagian ibtidai sekolah rendah. Itu dia. Kira kita tinggi. Zaman-zaman dulu lain lah kan. Tapi tak apa. InsyaAllah kita khatam ni, kitab ni, bulan ni. Bulan depan khatam kitab lain. Jadi profesor lah. Baik. Maka dia kata di situ, walam yakun minni illa an bashartu tadrisahu. Dan tidak ada apa bagiku, ataupun tidak ada apa dia, dariku maksudnya apa, tidak ada apa kudrat daripadaku. Maksudnya lam yakun minni apa dia, taqatun, tidak ada apa barang dari kudrat ataupun perbuatan daripadaku, illa an bashartu tadrisahu, melainkan bahawa aku bashartu tadrisahu. Bashar tu maksudnya, kalau makna basyara langsung lah. Basyara ni maksudnya langsung. Itu kalau makna basyara. Tapi di sini nak kata bahawasanya aku apa, masuk mengambil tugasan itu. Maksudnya masuk mengambil tugas mengajarkan kitab tersebut. Fakatabtu, maka aku telah tuliskan taqidatin alaihi. Taqidat tu maksudnya apa? Huraian-huraian lah tu. Huraian dan syarahan-syarahan ke atasnya. Summa ra'aitu talkhisaha, kemudian aku nampak untuk apa? Talkhisaha, itu meringkaskan huraian-huraian tersebut. Faja'altuhu mazjan, maka aku jadikannya mazjan. Apa maksud mazjan? Mazjan ni maksudnya apa? Campur aduk. Mazjan tu apa maksud apa? Campur aduk. Itu maksud apa? Mazjan. Dia ada orang panggil apa? Syarah yang dipanggil sebagai syarah mazj. Nanti antum bila biasa dalam kitab-kitab apa turas ni, bila antum tengok dalam matan kan, matan kitab-kitab turas ni, contoh nahu, matan jurumiyah. Contoh apa dia? Husnul Sirah, matan dia Durusul Balaghah. Boleh? Kalau matan dan jurumiyah, dia ada syarah yang dipanggil syarah mazj. Syarah apa? Mazj tu style syarah, maksudnya dia Tunggu rahimahullah akan dia akan masukkan matan di dalam syarahan. Maksudnya apa? Dia memang bila kita baca syarah tu sekali dengan matan. Sekali dengan apa? Matan. Boleh? Itu macam contoh syarah mazaj yang masyhur bagi matan jurumiyah, syarah Zaini Dahlan tu. Syarah Zaini Dahlan syarah panggil mukhtasar jiddan. Mukhtasar jiddan. Ada cuba buka kitab tu, dia style dia. Dia straight tu. Boleh? Contoh ghairul masjid ni maksudnya dia asing adalah Tuhfah Saniyah. Tuhfah apa? Saniyah. Tuhfah Saniyah dia akan mula matan al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufid bil wadi wa aqsamuhu bil wadi. Aqulu ada di bawah aqulu. Dia asing. Al-kalamu inda nahwiyin atau dia asing. Tapi kalau syarah masjid dia akan macam mana? Al-kalamu dia tulis apa? Indan nahwiyina huwa al-lafzu, yakni ada tu dia tulis itu. Dia tak ada pisahkan antara matan dan syarah. Boleh? Jadi Tok Guru dia buat style macam tu, iaitu mazj. Boleh? Baik. Kemudian kata Tok Guru rahimahullah, faj'altuhu mazjan liyakuna kasyarhi lahu, supaya ia jadi seakan-akan syarah baginya, iaitu bagi matan Durus Al-Balaghah. Wa samaituhu, dan aku namakannya Husnas Sirah. Wa as'aluhu ta'ala an yanfa'a bihi, dan aku mohon padanya, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, an yanfa'a bihi, bahawa memanfaatkan dengannya. Siapa? Man ibtada'a fi ulumil balaghah, bagi siapa yang memulakan pengajian pada ilmu apa? Ilmu balaghah. Maksudnya kita ni insya-Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan manfaatkan kita kalau kita pegang seluruh, antum hafal, antum
ya, ulang-ulang baca ribu-ribu kali, insya-Allah akan jadi apa? Tangga untuk menguasai ilmu balaghah. Boleh? Jangan pindah ke kitab melainkan memang dah apa? Itqan. Maksudnya kita dah memang habis lah. Pusing kiri kanan pun macam dah hafal dah. Aduh. Tapi kalau Ustaz pindah kitab, pindah kitab ke kitab pertama pun kita tak kuasai, itu payah sikit, jam. Boleh? Jadi mesti kita apa? Bila dah habis, antum ulang-ulang. Ada ibarat tak faham, mesti dalam grup tanya. Call, Ustaz. Apa ni macam mana? Islam ke kafir? Tu dia Islam kafir. Tu tanya apa tu? Boleh? Saya ni nak ikut parti mana? Tu parti mana? Memang aku pilih ni ikut parti mana? Boleh? Atau ada kaitan dalam isu ilmu balaghah. Boleh? Wa huwa hasbi wa ni'mal wakil, dan dia itulah kecukupanku, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik wakil. Wakil itu orang yang apa? Menaungi. Wa hadza awanus syuru', dan inilah awan. Apa maksud awan? Bukan awan ni, awan. Awan maksudnya apa? Masa. Wa hadza awanus syuru', inilah masa, waktu untuk masuk fil maksud, pada bicara tentang apa? Maksud. Maksud apa dia? Matlamat pada kitab Durus Al-Balaghah. Baik, jom kita patah balik atas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini anda tak syarahlah apa makna bismillah tu. Boleh? Kita nak khatam. Alhamdulillah. Memang berdosa tadi tak syarah bismillah dengan alhamdulillah berdosa. Tapi tak apalah, sebab apa, antum uzur. Uzur. Jadi kalau anda syarah, esok tak main lah, tak ada apa nak main. Ustaz ni panjang lah. Kami ni banyak kerja lagi. Nak mendegakkan khilafah. Tu dia. Nak dia khilafah tu kan. Relax dulu. Boleh khatam. Boleh cerita dulu. Boleh dekat kita. Alhamdulillahillazi qasarat ibaratul bulagha anil ihatati bi ma'ani ayatih. Kat sini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allazi, yang qasarat. Apa nak qasarat? Biasa dengar kalimah qasir dengan tawil kan? Qasir dengan apa? Tawil. Kalau qasir pendek. Tawil apa dia? Panjang. Boleh? Tapi di sini maksud dia ajazat, lemah. Qasarat maksudnya apa? Ajazat, lemah. Ataupun naqasat, yakni kurang. Naqasat yakni apa? Kurang. Bukan maksud pendek. Jika terjemah apa? Berdasarkan kena dengan apa? Dipanggil kita bagi konteks konteks ayat. Boleh? Memanglah ustaz, saya jumpa dalam kamus pendek. Memang letih lah. Memang kalau kita nak guna kamus kan dia bagi banyak makna kan. Mesti kita orang yang cerdik sesuaikan dengan apa? Konteks. Boleh faham tak? Alhamdulillahillazi qasarat. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang mana lemah. Ibaratul bulagha. Ibarat mana ungkapan. Lemah ungkapan para bulagha. Bulagha nanti kita akan tengok. Maksud baligh, iaitu orang yang memiliki kemahiran balaghah. Memiliki kemahiran apa? Balaghah. Itu baligh. Atas dasar isim fa'il. Macam kita panggil sariq lah. Sariq, siapa dia sariq tu? Orang yang memiliki kemahiran mencuri. Auzubillah lah. Jadi baligh tu orang memiliki kemahiran apa? Balaghah. Balaghah apa? Maksud balaghah iaitu dia mampu mengungkap sesuatu makna dalam diri dia tepat dengan situasi. Itu power. Dia balaghah. Mengungkap apa yang ada apa pada diri dia, makna yang ada pada dia tepat pada apa situasi. Nanti kita akan tengok syarahan untuk buku. Ini nak bagi apa? Awan, pendedahan awan. Boleh? Macam nanti kita akan belajarlah dalam Jauhar Maknun tu apa dia? Waja'alu balaghatal kalami tibaqahu li muqtadal maqami. Iaitu mereka, iaitu ulama-ulama memberi makna kepada balaghah itu, iaitu apa? Tibaqahu, iaitu bertepatannya kalam yang ada nak diungkapkan daripada diri kita bertepatan dengan situasi. Situasi macam mana? Nanti kita akan detail berkenaan dengan perkara tu. Yang penting sekarang ni beriman dulu. Nanti kita akan cerita dalil. Boleh? Qasarat ibaratul bulagha'i anil ihatati bi ma'ani ayatih. Ani dari ihatati. Mana ihatah? Apa makna ihatah? Maksudnya apa? Ifadah. Ifadah ni maksudnya apa? Ungkapan. Sekali lagi terjemah. Yang mana lemah ungkapan para bulagha, orang yang baligh tadi, sastrawan tadi. Anil ihatati, dari ihatah. Maksud ihatah ni maksudnya apa?
mencapai tu. Dia masa ifadah ni kalau Melayu, kalau kita baca Tarjumah ifadah memberi faham kan. Apa ini al-kalamu wal lafzul murakkabul mufid kan. Apa dia maksud mufid? Memberi faham. Tapi di sini kita nak kata macam mana? Dia memberi faham boleh juga. Memberi faham akan semisal makna yang terdapat dalam Al-Quran. Itu maksud dia. Daripada memberi faham dengan makna-makna ayatnya, iaitu ayat-ayat itu maksud dia apa? Ayat-ayat Al-Quran. Dia nak kata maksud dia begini, iaitu bahawasanya orang yang hebat macam mana pun sastrawan di kalangan orang Arab takkan mampu mengungkap satu ungkapan yang lebih hebat daripada ungkapan Al-Quran. Itu maksud dia. Boleh? Wa ajazat al-sunul fusahai, dan lemah juga al-sunu. Al-sunu jamak kalimah apa? Lisan. Al-sunu jamak kalimah apa? Lisan. Al-fusaha jamak fasih. Jamak apa? Fasih. Dan lemahlah lisan-lisan orang yang fasih an bayani bada'i masnu'atih, dari menjelaskan bada'i'. Bada'i' jamak apa? Badi'ah. Jamak apa? Bada'i' jamak apa? Badi'ah. Badi'ah ni cantik lah, indah. Boleh? Itu badi'ah. Masnu'atih. Masnu'atih, apa maksud masnu'atih? Ciptaan-ciptaannya. Makhluqatih. Itu ciptaan-ciptaannya. Baik. Lemahlah lisan orang yang fusaha. Nanti kita akan terang siapa orang yang fasih. Adakah ada beza antara balaghah dengan fasahah? Boleh faham? Adakah ada beza antara apa? Antara apa? Fasahah dengan apa? Balaghah. Adakah ada beza antara orang yang fasih dengan orang yang apa? Baligh. Dengan orang yang apa? Baligh. Ini kita akan terangkan. Tapi secara umum maksud fasahah di sini adalah apa dia? Iaitu dia mampu untuk apa? Memberi ungkapan dengan cara yang betul. Itu dipanggil makna fasih secara umum. Tapi nanti tu gua akan syarahlah. Mesti kalau orang tu nak digelar fasih, dia kosong daripada 4 ain. Dia kosong daripada 4 apa? 4 ain. Nanti dia akan terang detail. Boleh? Okey, seterusnya kita baca wassalatu wassalamu ala man malaka tarafayil balaghati itnaban wa ijazah. Wassalatu, dan selawat dan salam ala man malaka, ke atas mereka yang ke atas orang, ke atas orang, itu merujuk pada Nabi SAW lah. Yang malaka, menguasai. Itu kalimat malaka, menguasai, memiliki. Tarafail balaghah. Tarafail apa? Balaghah. Tarafail apa? Taraf ni maksud sudut. Taraf ni apa? Sudut. Bila sebut tarafani, tarafai, maksudnya dua sudut. Dua sudut bagi balaghah, kemahiran balaghah tu. Apa dua sudut balaghah tu? Itnaban wa ijazah. Itnaban wa apa? Ijazah. Itu dua sudut balaghah yang dimaksudkan itu adalah apa? Sudut itnab pada kalam. Kalimat itnab maksudnya panjang berjela. Itnab maksudnya apa? Memanjangkan apa? Kalam. Boleh? Ijaz maksudnya apa? Meringkaskan apa? Kalam. Meringkaskan apa? Kalam. Nanti kita akan tengok secara detail lah maksud itnab dan juga ijaz dalam ilmu apa? Al-ma'ani. Dalam ilmu apa? Al-ma'ani. Nanti kita akan tengok secara detail. Cuma maksud di sini ayat dia apa? Selawat ke atas selawat dan salam ke atas siapa yang memiliki, menguasai. Itu Nabi Muhammad SAW lah. Dua sudut balaghah. Dia nak isyaratkan. Nanti kalau contoh antum baca kitab-kitab mutaqaddimin daripada ilmu balaghah ni, dia ada kitab ini, kita baca ni kitab mutaakhirin. Kitab mutaakhirin ni macam anda sebut tu Jauhar Maknun, Talkhisul Miftah tu mutaakhirin. Itu orang-orang yang ke depan lah, yang orang yang dah apa? Lewat dah ke zaman kita. Dia ada mutaqaddimin, orang-orang yang terdahulu. Macam contoh apa dia? Orang-orang yang terdahulu. Macam contoh Al-Jahiz. Apa? Al-Jahiz. Ibnu Qutaybah. Bisa dengar Ibnu Qutaybah? Ad-Dinawari. Ibnu Qutaybah apa? Ad-Dinawari. Lepas siapa lagi? Al-Qasim bin Salam. Al-Qasim bin Salam. Itu dia begini yang apa? Hidup zaman Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu mutaqaddimin. Jahiz meninggal tahun 255. Imam Syafi'i
Macam ni bila 150. 150 tu baru lahir. Kedua 205 ataupun 204. 205 ataupun 204 itu Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Apa depa selalu tanya, apa makna balaghah? Kalam ni kalam baligh. Kalam ini ada dipanggil apa? Unsur apa? Hebat. Wow, unsur wow dalam kalam tu. Apa maksud dia? Jadi orang kata kalam itu disifatkan dengan sifat balaghah jikalau dia itu pertama apa dia? Ijaz. Itu kalam dia apa? Itu apa? Singkat. Singkat tapi buat makna yang apa? Banyak. Ada itnab. Itnab maksud itnab iaitu panjang berjela. Kalau orang Arab depa lebih suka kalam tu ijaz. Depa tak suka kalam apa? Itnab tak panjang, syarah, masuk apa, pergi hospital, pergi apa tu dipanggil itnab. Boleh? Tapi nanti kita akan tengok yang rajih adalah balaghah sebenarnya menuntut untuk apa? Ijaz dan itnab. Sebab kita sebut tadi apa? Balaghah adalah apa? Kalam yang kita sebutkan bertepatan dengan situasi. Sebab ada situasi pendengar yang berhajat untuk kita apa? Ringkaskan kata. Ada situasi yang bila kita cakap pada pendengar berhajat untuk kita panjangkan berjela bercakap. Boleh faham? Dan Nabi SAW adalah orang yang apa? Mampu untuk mengetahui situasi tersebut. Nabi itu dia panggil orang yang apa? Baligh atau hadir apa? Bulaghai wal fusha yang kita sebutkan tadi. Boleh? Wa ala alihi wa ashabihi, dan ke atas ahli keluarga dan para sahabatnya al-fatihina yang apa dia? Fatih yang membuka, bihadihim dengan pedoman mereka, ilal haqiqati majazan, kepada hakikat itu majazan. Itu ni maksud apa tu? Kepada hakikat majaz. Apa kepada hakikat majaz tu? Al-Fatihin yang mana mereka ini membuka dengan pedoman-pedoman mereka. Pedoman-pedoman ni maksudnya apa? Dia panggil hidayah, petunjuk yang dia bawa daripada Rasulullah SAW. Ilal haqiqah. Apa makna hakikah di situ? Hakikat tu maksudnya hal sebenar lah. Hakikat tu maksudnya hal apa? Sebenar, bukan maksud istilah yang nanti kita akan tengok ni. Boleh? Bukan maksud juga istilah yang tu faham tu, hakikat makrifat tu. Tak. Boleh? Kalau anda nak cakap, ustaz nak cakap benda tu kena rambut panjang tu. Boleh? Baru boleh cakap pasal hakikat makrifat. Boleh? Ila haqiqati majazan. Majazan ni apa maksud? Bukan majaz yang lawan hakikat tu. Kan kita sebut hakikat majaz kan? Contoh kita nak bagi faham. Bila ustaz sebut, anda sebut apa? Asadun, singa kan? Ada pertama makna hakikat. Hakikat bermakna betul-betul apa? Binatang. Singa. Pada satu lagi majaz. Majaz apa majaz itu? Kita apa? Bukan maksud asad itu apa? Binatang singa itu, tapi merujuk kepada lelaki yang apa? Lelaki yang berani. Boleh faham? Jadi penggunaan apa dia? Singa merujuk kepada binatang, itu dipanggil penggunaan apa? Hakiki. Istimal hakiki. Penggunaan singa merujukkan kepada apa tadi? Kepada lelaki yang apa? Berani. Lelaki yang berani tadi. Asad kepada lelaki berani, itu penggunaan yang majazi. Penggunaan apa? Itu makna balaghah yang kita belajar. Nantilah yang kita belajar dalam ni. Tapi di sini bukan maksud majaz tu, yang makna tu kita sebut tu, makna istilah tu. Di majaz ni maksud dia apa? Majaz ni daripada kalimat apa? Siapa tahu? Apa dia punya akar kata dia? Majaz. Boleh? Apa akar kata dia apa? Daripada kalimat apa? Buanglah haraf ziyadah dia tu. Jaza. Majaz jaza. Jaza apa? Yajuzu. Jaza apa? Yajuzu. Apa tu jaza yajuzu? Jaza yajuzu apa dia? Lintah, melampaui. Kan kita maksudnya tajawaz. Maksudnya melampaui, melintah. Boleh faham? Itu dia panggil makna apa? Jaza. Tapi di sini kalimat majaz. Ini apa wazan isim apa? Isim atas wazan apa? Siapa tahu? Majaz. Siapa tahu? Atas wazan atas apa isim, nama isim apa? Isim apa? Isim makan kan? Isim makan. Betul? Isim makan. Nak pergi hadiah. Dah 2,000 dah. Jadi sebab tadi 2,000. Dah tu tak bagi. Majaz bagi isim apa? Makan. Isim apa? Makan.
Jadi majaz maksudnya apa? Tempat apa? Lalu. Tempat untuk kita melampaui daripada satu hak kepada satu hak yang apa? Yang lain. Jadi nak kata bahawasanya apa? Para sahabat tadi dengan pedoman yang mereka tinggalkan kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mampu kita apa? Dengan pedoman ini kita lalui sampai kepada hakikat tu, hakikat makrifat tu. Tu dia. Boleh faham Syam? Hakikat apa? Makrifat. Maksudnya kita nak apa? Mengetahui sesuatu benda itu apa dia? Atas rupa yang sebenar. Itu makna apa? Hakikat. Kalau kita kata alam ini, kita tahu rupa sebenar alam ni apa? Tidak kekal abadi. Itu hakikat tentang alam ni. Ada padanya pencipta. Hakikat ketuhanan tu apa? Itu dia hakikat. Itu atas barang yang sebenar. Boleh? Baik. Wa ba'du fahaza kitabun fi fununil balaghati as-salasati. Kita lihat Ustaz, 2 minit. Okay, ada kalimat terdapat ke? Tak ada? Senang tu. Ya, sila. Apa Luqman ke apa? Si semua pun Luqman. Ihata min ifadah. Memberi faham. Ihata dia memberi apa? Faham. Okey. Maksudnya ungkapan dia tak mampu nak memberi faham semisal apa yang diberi fahamkan oleh Al-Quran. Itu. Sehebat macam mana pun golongan apa sastrawan. Sastrawan. Kira-kira ada persoalan lain? Ada apa tak dapat? Bada'i jamak apa? Badi. Apa kalimat badi? Badi ni maksud apa? Cantik. Badi. Indah. Itu maksud apa? Badi. Boleh? Jadi itu bada'i jamak lah. Barang-barang yang apa? Cantik. Masnu'ati maksudnya dari ciptaan-ciptaannya. Jadi kita panggil idhafah dia ini. Kita kata idhafah pertama boleh untuk apa? Sifat kepada mausuf. Maksudnya apa? Bayanil masnu'atihil badi'ah. Boleh lah. Boleh juga kita nak idhafatkan apa dia? Dengan membawa makna min. Membawa makna apa? Min. Maksudnya bada'i min masnu'atihi. Boleh juga. Boleh. Itu dia panggil idhafat apa? Jins. Ini makna jins. Lagi ada apa? Dah tak faham? Okay, baik. Ya. Itu Tuhan. Apa dia mana? Allah. Masnu'atihi yahi balik kepada apa? An masnu'atihi. Masnu'atihi balik mana? Lillah. Kan dari bima'ani ayatihi ay ayatillah. Wa ajaza ala bayani masnu'atihi ti Allah. Boleh faham? Siapa tahu i'rab itnaban wa ijazan? Apa i'rab dia? Aaron, apa i'rab dia? Apa i'rab itnaban wa ijazan? Apa i'rab dia? Tamyiz. Tadi ikut mana? Wa apa benda tadi? Wa ala man malaka tarafayil balaghah. Ma balaghah tarafayil balaghah itnaban wa ijazan. Apa dia? Dari sudut kan itu. Dari sudut itnaban wa ijazan. Ada 2 tamyiz situ. Salah lah jawapan dia apa? Badal lah. Itnaban apa dia? Badal. Badal bagi apa? Tarafai tu. Badal bagi apa? Tarafai. Boleh badal apa? Kul min kul ke? Ba'du min kul ke? Ba'du min kul. Macam kita sebutlah. Kan wa aqsamuhu arba'atun kan? Aqsamuhu apa dia? Arba'atun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna. Jadi kita sebut apa? Aqsamuhu arba'atun. Itu mubtada khabar. Ismun wa fi'lun. Itu dia bagi apa? Ismun wa fi'lun wa harfun, dia bagi badal ba'du apa? Ba'du minkum. Boleh sama je ni. Tarafai balaghah. Apa tarafai balaghah? Ijazah wa itnab. Boleh? Baik.
Kemudian kata Tuku rahimahullah wa ba'du. Kita baca kita baca setiap seorang sikit-sikit. Okay. Nih baca. Wa ba'du. وبعض فهذا كتاب في فنون البلاغة الثلاثة Ya. سهل المنال Manali. عنال Ya. قريب المأخذ Ya. بريء من وسمة التضوي Tatwili. تطويل Ya. الممل وعيب Baik, tatwilil mumilli. Berbagai tatwili apa? ممل Al mumilli. الممل Sebab apa jadi mumilli? Apa jadi mumilli? Jadi sifat. Ya lagi. وعيب وعيب الاختصار Isaril المحل Yeah. سلكنا في تخليفة ta'lifihi. تغليفه أسحال التراتب Ya. وأوضح الأساليب Ya. وجمعنا فيه خلاصة قواعد البلاغة Ya. وأميات Wa مسائل ummahati وأمهات مسائل masailiha. Wa ummahati apa? Masailiha. Baik, dia makna apa? Makna wa ba'du. Kita tadi makna dia faslul khitab. Pindahkan daripada uslub kepada uslub lain. Fahadha kitabun. Maka ini adalah kitab. Fi fununil balaghati salas. Pada funun. Mana funun? Funun jamak apa dia? Fan. Funun jamak apa? Fan. Apa maksud funun? Fan tu mana funun? Ha? Seni bidang itu Melayu lah kan. Ilm. Fan apa dia? Ilm. Mereka sebut fanul fiqhi. Maksudnya ilmu apa? Ilmu fiqhi. Boleh? Jadi dia kata ilmu balaghah ni ada apa? Salah satu funun, salah satu ulum. Salah satu funun makna dia apa? Salah satu apa? Ulum. Pertama nanti kita kata ilmu ma'ani. Ilmu apa? Ma'ani. Yang kedua ilmu apa? Bayani. Yang ketiga ilmu apa? Badi. Ilmu apa? Badi. Boleh? Itu dia punya ilmu berkenaan dengan balaghah. Fahaza kitabun, maka ini adalah kitab fi fununil balaghati salasah. Pada ilmu balaghah yang tiga. Sahlul manal. Kalimat apa? Sahlul manal. Apa dia sahlun? Senang. Sahlul apa? Senang kan? Manal apa manal? Mana manal? Nala yanalu. Nala yanalu. Peroleh. Capai boleh? Nala yanalu nailan. Boleh? Sahlul manal. Mudah capaian lah. Kita terjemah tu mudah apa? Capaian. Cuma kalimat manal tu dia apa dia? Apa kalau tasrif dia masuk pada isim apa? Manal. Isi makan ke, isi zaman ke? Kalau kita kata makan, apa dia? Mudah tempat capaiannya. Mudah tempat capaian. Okey, mana maksud dia? Mudah tempat capaiannya. Kita ni mudah tak boleh. Macam tak macam orang panggil ada sedikit. Tak kena. Apa nak kena pusing-pusing tu. Kita samakan capaian. Boleh faham tak? Mana ni beratnya dia panggil masdar mimi. Masdar apa? Mimi. Masdar mimi apa masdar mimi? Masdar yang kita letak mim depan tu. Boleh? Contoh apa dia? Nasara yansuru nasra ni. Nasara yansuru apa? Nasra tu masdar biasa tu. Lepas tu kita sebut mansar. Mansaran. Masdar tu masdar mimi. Dengan masdar apa? Mimi. Dia akan apa? Wazankan dengan wazan apa? Maf'al. Wazan apa? Maf'al. Mansar. Nanti antum datanglah kelas apa? Amsilatul tasrifiyah hafal. Nanti insya-Allah akan apa? Mantap berkenaan dengan penggunaan ilmu sarf. Sahlul manal. Apa dia? Mudah capaiannya. Mudah apa? Capaiannya. Jadi dia kata apa? Nak kata maksud mudah capaian itu adalah apa? Nak ibaratkan bahawa masail permasalahan dalam ilmu balaghah dalam kitab ini mudah untuk apa? Capai. Capai itu apa maksud mudah capai? Capai betul kita guna tangan lah mudah capai kan. Tapi maksud mudah capai ni dengan kefahaman kita tu maksud dia. Ya, kalau orang budak basic pun mudah untuk dipahami. Boleh? Qaribul ma'khazi. Qaribul apa? Ma'khaz. Qarib maksud dia apa? Dekat kan? Ma'khaz apa makna ma'khaz? Akhaz ambil sama lebih kurang sampai capai itulah. Jadi kita kata dia pun masdar
Bahasa Nabi. Dekat capaian. Sama lah. Dekat capaian, dekat ambil itu maksudnya dekat pada pahaman para penuntut. Boleh? Bari'un. Bari' ni masih bebas. Bara'a. Bara'a daripada makna apa? Bebas. Min wasmati tatwil. Wasmah maknanya aib. Aib ni benda aib ni. Benda-benda apa? Hodoh apa? Cacat celah. Apa dia cacat apa? Cacat celah. Daripada kecacatan tatwil, memanjangkan. Al-mumil, yang membosankan. Dia nak kata bahawa kitab ini insya-Allah tak ada lah apa dia panjang yang sampai orang bosan. Boleh? Yang mana itu dikira sebagai aib. Dikira sebagai apa? Aib. Wa aibil ikhtisaril mukhil, dan keaiban ikhtisar yang mukhil. Ikhtisar berarti ringkas. Al-mukhil, mukhil ni makna mencacatkan juga. Dia apa? Mencacatkan makna yang nak disampaikan. Pendek sampai orang tak faham. Tu dia. Contoh sebut apa? Ilmu ma'ani dia, muqtadal hal. Oh, dekat tu je. Ada muqtadal hal apa dia? Heran. Bagilah panjang lagi, kami budak baru belajar. Boleh? Mesti apa? Bagi panjang supaya memudahkan untuk dipahami. Salakna, kami lalui fi ta'lifihi, pada menuliskannya itu ashalat taratib, semudah-mudah susunan. Ashal semudah-mudah apa? Susunan. Wa awdahal asalib, dan awdah wa wadah. Wadih apa wadih? Sejelas-jelas apa? Asalib ni gaya bahasa. Dia tak ada gaya bahasa tinggi-tinggi ni. Sebab budak jasa tu. Wa jama'na fihi khulasata qawaidil balaghah, dan kami himpunkan padanya itu khulasah. Apa makna khulasah? Itu apa? Jima khulasah. Khulasah apa dia khulasah? Kita punya khulasah. Ringkasan? Ringkasan kah? Apa dia? Penutup. Kesimpulan boleh. Ataupun apa dipanggil intipati. Khulasah dia intipati. Boleh. Kaedah balaghah. Intipati, kaedah apa? Balaghah. Wa ummahati masailiha, dan induk-induk. Ummahat ni maksud induk-induk permasalahannya. Wa tarakna ma la tamassu ilaihi hajatu talamiz min al-fawaidi az-zawaid. Dan kami tinggalkan barang yang apa? Barang yang la tamassu ilaihi hajah. Ini dipanggil uslub lah. Tamassu ilaihi hajah. Makna dia yahtaj lah. Dia orang panggil jenis style bahasa. Kalau contoh antum tulis karangan, macam mana kita nak tulis? Saya memerlukan. Selalunya ana ahtaj, betul tak? Ana apa? Apa dia? Ahtaj. Yang tu orang panggil bahasa biasalah. Tapi kalau kalau kita nak tukar usul bahasa sikit, apa dia? Amassu ilahi hajah. Tu dia nampak macam kemas sikit. Tak ada anak ahtaj daripada awal sampai akhir anak ahtaj. Tak ada perkembangan langsung. Boleh? Kena ada apa? Usub tambahan. Boleh? Okey, jadi kita kata kita guna tamassu ilayya hajati. Tamassu ilayya apa? Hajati itu sebenarnya usub bahasa kita. Jadi saya berhajat lah tu. Saya apa? Berhajat. Tapi di sini siapa berhajat? Para pelajar. Jadi dia kata, wa tarakna, dan kami tinggalkan apa yang tidak berhajat oleh para penuntut-penuntut daripada faedah-faedah dan zawaid. Kalimat faedah daripada kalimat fawaid, faedah lah, benda tambahan. Zawaid pun makna benda tambahan. Boleh? Wuqufan. Kita baca dah wuqufan. وقوفا عند حد اللازم وحرصا على أوقاتهم. Apa makna wuqufan? Berhenti sekadar. Berhenti apa? Sekadar. Haddil lazim, sekadar batasan yang lazim, maknanya wajib, yang perlu. Dia nak, takkanlah budak sekolah rendah kita nak bantai syarah apa. Contoh nahwu bantai Alfiah bin Malik tu dia. Gila sini tu kan. Makrifat hakikat tu dia nampak. Boleh? Jadi mesti kita sampaikan kepada dia apa yang dia perlu. Yang mana lebih-lebih hak sunat-sunat tu stop dulu. Biar dia masuk kepada peringkat seterusnya, baru kita terangkan. Boleh? Wuqufan 'inda haddil lazim.
wa hirsan ala awqatihim. Hirsan itu tamak. Tamak ala awqatihim, ke atas waktu-waktu mereka. Maksudnya tamak apa dia? Ke atas waktu-waktu mereka antadhi'a, daripada terbuang, disia-siakan. Fi halli muaqqadin. Fi halli apa? Muaqqadin. Apa makna halli? Urai. Halli mana apa? Urai. Muaqqad, kalimat muaqqad. Muaqqad tu apa makna dia? Daripada kalimat aqada. Aqada ni terbelit-belit tu. Simpulan-simpulan itu. Rumit, simpulan yang apa? Rumit. Au talkhisi mutawwalin, ataupun meringkaskan barang yang panjang. Mutawwal apa dia? Panjang. Au takmili mukhtasar, atau menyempurnakan barang yang pendek. Pada barang yang apa? Ringkas. Boleh? Jadi dia nak kata bahawasanya insya-Allah kitab ini, matan ini, dia akan berpada pada benda yang wajib diketahui oleh penuntut ilmu. Terutama macam kita, kalau antum masih lagi peringkat awal mengaji ilmu balaghah, ni kitab terbaik. Boleh? Supaya jangan terbuang pada apa? Bahasan apa? Ni nak syarah detail apa. Kalau tengok style kitab turah ni kan, dia syarah detail kan. Kita macam tajuk al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Al-kalamu di sisi siapa? Siapa kita kata kalam di sisi nahwu. Siapa kita kata kalam di sisi lughah. Siapa kalam di nahwu ni. Tu dia. Jadi panjang. Hari ni kita baik sekali lalu macam tu. Boleh? Ni tuan guru kita ni, dia ada di Mesir ni, kita kata depa kalau depa antum mengaji pasal mengaji stam ni, dia ada orang panggil apa? Tempoh-tempoh masa. Daripada tempoh masa start daripada kerajaan Osmaniyah apa semua tu, pembelajaran turas ni syarah satu, ni i'rab dia apa tu dia. Boleh masuk apa dia kelas? Apa dia? Bismillahirrahmanirrahim, al-kalamu. Okey anak-anak, bismillah tu apa dia? Ba tu apa dia? Zaid ke ataupun asliyah? Kalau ba tu apa? Zaid perlu takluk ke ataupun tidak? Kalau asliyah perlu takluk, kalau takluk kepada mutaakhir ke mutaqaddim, kalau tu dia. Masuk nak apa ni kita? Betul-betul. Tu Syekh Muhammad Abdul cerita dalam muzakirah dia, Syekh Muhammad Abdul. Tu dia bila Syekh Muhammad Abdul ni pergi ke Eropah apa semua, dia jadi apa orang panggil terbuka sikitlah. Sepatutnya student-student dibentangkan dulu apa dia masail Indo. Masail Indo. Ni budak tiba-tiba tu apa? Syarah ustaz macam tu. Lah kali apa? Terus lari daripada sekolah. Baik kita tanam jagung lagi sedap lagi kan. Kita tak faham. Tapi sebenarnya kedua-dua sistem ni ada kebaikan dia. Jadi dia sebenarnya antara salah seorang daripada yang terpengaruh dengan Jamaluddin Afghani apa semua. Dia nak ke arah pembaharuan pengajian di Mesir. Boleh. Tapi sebenarnya pembaharuan ni ada baik dan buruk, ada baik dan buruk. Ada baik dan buruk. Sebab tu bila jadi sistem universiti macam tu tahulah, iaitu kadang-kadang orang langsung tak ada apa betul-betul yang dipanggil sebagai kemahiran ilmu. Dia hanya okey anak-anak slide cik. Anak faham tak apa. Tawakkal ala Allah. Tawakkal ala Allah. Tawakkal ala Allah. Boleh? Tu yang dipanggil masalah isu-isu universiti. Tapi ada kebaikan dia. Bawa kepada kajian, updating apa semua. Tu dipanggil ada kebaikan dia, tapi ada keburukan. Turah pun ada kebaikan, ada keburukan. Macam keburukan tadi macam sebut, masuk kelas ba zaid asliyah apa tu dia mampu. Boleh? Hari kebaikan dia akan budak tu akan duk main. Dia akan ada hafal, ada bina kemahiran, ada tu dipanggil berkenaan dengan sistem. Dan sistem pengajian turas akan membina alim. Kalau universiti takkan bina alim sampai bila-bila. Dia universiti hanya membina pengkaji. Beza pengkaji alim. Pengkaji ni apa? Kaji update, kajian apa semua umum kan. Tapi kalau alim tak, dia memang pakar. Macam mana nak sebut macam itulah. Baik, alim. Itu mengaji tu kata faham. Boleh? Baik. Okay, jadi dia nak kata bahawasanya benda-benda yang kau akan sebut di sini, insya-Allah tak buang masa macam mata-mata yang lain. Dia kata itu. Nampak aliran dia. Aliran apa? So apa? Ada urai-urai benda yang rumit ni bazir masa.
ataupun meringkas barang yang banyak, bazir masa. Takmilil mukhtasar, menyempurnakan apa kitab-kitab yang ringkas pun bazir masa. Insya-Allah ni cukup. Tu dia. Aliran dia lah. Boleh tunggu kita. Tapi kita sebutlah ada kebaikan, ada apa keburukan itu. Kita yang penting istifadah pada dua-dua aliran. Kalau antum pergi universiti, dapat kemahiran untuk mengkaji, lepas tu mai pula di sini ataupun pergi ke pondok-pondok dapat kemahiran untuk baca kitab ataupun kemahiran untuk ilmu. Itu apa betul, itu kita panggil sebagai sebaik-baiklah bagi antum, bagi orang yang hidup pada generasi ini. Fatamma bihi ma'a kutubi durusin nahwiyah sulamu ad-dirasati al-arabiyyah. Baca dah? Sikit lagi baca, sambung. تم به مع كتب الدروس النحوية سلم الدراسة العربية في المدارس الابتدائية والتجهيزية والفضل في ذلك كله للأميرين الكبيرين نبلا وبالإنسانين الكاملين فضلا ناظر المعارف متجافي عن مهاد الراحة في خدمة البلاد الواقف في منفعتها على قدم الاستعداد صاحب العطوفة محمد زكي باشا ووكيلها ذي الأيادي البيضاء في تقدم المعارف نحو الصراط المستقيم وإدارة شؤونها على محور القويم. Betul kan risalah kita lama kan. على محور القويم lagi. صاحب السعادة يعقوب sekali. على محور القويم. Sahibi ni siapa? Balik pada apa? Wakil tu. Dia panggil badal bagi apa? Wa wakiliha tu. Sahibis sa'adati. Tu macam-macam Yaqubi ke? Yaquba. Sebab mamnu min apa? Yaqub Artin Basha nama dia. Artin Basha gini orang Mesir dulu, banyak orang Turki. Boleh? Banyak orang Jarkasi, banyak orang Kurdi. Boleh tu orang Mesir mana-mana dulu lah. Fahuma اللذان أشار علينا بوضع هذا النظام المفيد وسلوك سبيل هذا الوضع الجديد. Hifni Nasif Muhammad Diab, bukan Amru Diab. Amru Diab tu hak hari tu. Boleh? Muhammad Diab, Sultan Muhammad, Mustafa Tamum. Ini geng-geng apa? Geng ulama masyhur. Baik. Dia kata apa? Sekali lagi kita habis. Fatamma bihi, maka sempurnalah dengannya. Itu merujuk pada kitab apa? Balaghah ini. Ma'a kutubi durusin nahwiyah, berserta dengan kitab durus an-nahwiyah ni, kitab-kitab yang ni. Kalau antum galakkan jugalah baca durusun nahwiyah. Dia lebih kurang sama macam style apa, nahwu wadih. Sama style macam mana nahwu. Tu bisa baca nahwu wadih. Tak baca. Quran saja. Quran tak baca. Boleh? Tapi tu cuba tengok ni Google, boleh? Nahwu wadih PDF. Nanti download, boleh tengok. Ataupun durusun nahwiyah, download PDF, tengok tu. Biar kita ada apa, kita panggil apa, biar kita expose terdedah kepada kita ni, boleh. Sulamu ad-dirasatil arabiyyah, tangga pengajian bahasa Arab. Maksudnya kalau insya-Allah lah dah khatam durusul balaghah, dah khatam pula durusun nahwiyah, alim itu. Boleh. Fil madaris al-ibtidaiyah tajhiziyah, di sekolah-sekolah rendah ibtidaiyah tajhiziyah. Tajhiziyah ni macam i'dadi. Kita panggil i'dadi ni apa sini? Apa tapi di asasi apa, macam kita ada tingkatan 3 tu ni bawah kan. 4 6 itu di sini. Sekolah menengah, menengah rendah, menengah atas kan. Itu lebih kurang lah. Yang ni sekolah rendah peringkat rendah. Bukan, peringkat tinggi lah ni. Tingkatan 3 ke atas. Maksudnya 4, 5, 6. 4, 5, 6. Itu maksud tajhiziyah. Wal fadlu fi zalika, ini tak apalah. Dia kata kelebihan sekalian itu kembali kepada siapa? Amirain. Amir ni ada bagi putera lah kan. Putera raja al-kabirain. Yang apa? Besar. Dari sudut apa? Nublan. Ini baru dari sudut. Ini kita tamyiz kan.
Dari sudut kemuliaan, bil insaniyatil kamilaini fadlan, dan dengan insan yang sempurna ini, maksudnya dua-dua insan yang sempurna ini, fadlan, dari sudut sempurna, dari sudut apa? Fadlan, kemuliaan. Naziril ma'arif al-mutajafi an mahadi ar-rohati. Nazir ma'arif ni kita panggil nazir sekarang kan? Sekolah nazir, apa tugas nazir sekarang? Sekolah nazir bukan dia rumah cik guru tu kan? Ha? Betul. Mana dia tak ada sekolah. Ha? Masjid. Dia kan ada sekolah. Masjid apa pula? Sekolah lah. Okey, tak masjid Rafi. Nanti dia tak ada sekolah. Ya, Nazir tu yang duduk di ni ke apa? Pusat kegiatan guru. Kementerian ada Nazir ni, dia orang yang ni lah. Cek kualiti pasal tu kan. Nazir Ma'arif. Nazir Ma'arif tu merujuk pada pendidikan. Ma'arif pendidikan. Al-Mutajafi, yang jauh. An mahadir rohah, daripada tempat rohah, kelihatan. Fi khidmatil bilad, pada khidmat pada negara. Jadi dia nak kata apa? Tak rehat langsung. Untuk khidmat pada negara. Al-waqif fi manfaatiha, berdiri pada memberi manfaat kepada negara. Ala qadam isti'dad, di atas qadam kaki kan. Qadam kaki, isti'dad, kesedia. Maksudnya dia sentiasa berdiri bersedia untuk apa? Melawan musuh. Tak ada melawan musuh apa? Dia nak apa? Memberi manfaat, berkhidmat kepada negara. Sahibul utufah, sahibul apa? Utufah ni, sahibul utufah ni dipanggil gelaran-gelaran ni, yang termulia, yang itu utama. Melayu yang lebih kurang. Sahibul utufah, selalu kita Melayu utuf ni lembut, bermurah hati kan. Ada bermurah hati kita. Yang bermurah hati tak ada kan. Yang apa? Mulia, yang berbahagia. Sahibus saadah tu yang berbahagialah, sahibus saadah. Sahibus samahah. Terjemah apa sebenarnya? Sini ada terjemahan sahibus samahah? Tak ada kan? Dia bagi SS mufti bagi. SS mufti apa wilayah. SS je. Dia malah sebut sahibus saadah. Zaki Bashar. Wa wakiliha, wakil ni maksudnya dia panggil pembantu dia lah. Naib Zid Ayadil Bayda. Bila sebut Zid Ayadil Bayda ni, Z pemilik kan. Z pemilik. Ayadi jamak tangan kan. Tangan-tangan yang putih. Tangan-tangan putih. Maksudnya orang yang apa? Bukan suci. Banyak apa? Menyumbang. Banyak apa? Memberi apa? Memberi sumbangan ataupun kita panggil apa? Jasa. Idea jasa. Payah Melayu ni. Fi taqaddumil ma'arif, pada kemajuan pendidikan, ma'arif pendidikan. Nahwa siratul mustaqim, ke arah apa? Jalan yang lurus. Wa idarati syu'uniha, dan apa? Idarah pengurusan hal ihwal ala mihwal qarim, di atas paksi yang apa? Qawim lurus jugalah. Sahibis sa'adah, yang berbahagia, Yaqub Artin Bashar. Fahuma, dan mereka ini adalah apa? Yang telah mengisyaratkan kepada kami biwad'i hadzal nizam al-mufid, untuk meletakkan sistem yang bermanfaat ini. Maksudnya sistem pengajian barulah. Bila dia buat tadi kitab Durusul Nahwiyah, Durusul Balaghah, dia kita panggil silibus lah. Nizam ni terjemah boleh silibus. Wa suluki sabili hadzal wad' al-jadid, dan melalui jalan wad' apa dia? Peletakan yang baharu. Silibus lebih kurang itu maksud dia. Boleh ya? Kalau tengok dalam syarah tu, di bawah baris yang kelima, daripada bawah. Baris yang kelima. Suluk sabili hadzal wad' al-jadid al-munasib li abna'il asr wa ziyadati sanati rabi'ah fi muddati dirasah sanawiyah sanati 1905 miladiyah. Dia nak kata silibus baru yang diletakkan ini adalah bersesuaian dengan orang yang hidup di zaman tu. Wa ziyadati sanati rabi'ah, dan dia tambah lagi tahun keempat. Tahun ke apa? Tahun keempat. Maksudnya daripada 3 tahun, dia tambah lagi bagi cukup apa? Tahun yang keempat. Ini digunakan pada apa? Tahun 1905. Tu dia berapa lama ni? Dah 100 tahun berapa? 110 tahun lebih. Lama. Kita pakai kitab turus lah, walaupun sebenarnya moden.
Boleh? Hifni nasif. Okey. Balaghah muqaddimatun fil fasahati wal balaghah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. InsyaAllah besok ana akan terangkan kepada antum daripada muka surat balaghah ni sampai muka surat insya-Allah lah. Sampai muka surat 20. Jadi antum baca dulu. Boleh? Esok kita akan pergi 5, tutup pergi 5 tu. Jangan risaulah, anda akan slow-slow juga lah. Tapi guna video ni untuk apa? Untuk ulang kaji ya. Jadi kalau antum boleh main berpada dengan video, tak ada keuzan, tak ada barakah. Tak ada barakah. Kena main. Boleh? Bohong kan kalau ada video tu lena. Kan ni cakap berdiri Rena sendiri ya. Tengok apa ceramah-ceramah orang basyir kami mesti. Tengok 2-3 minit. Dia goyang lah. 5 minit ni. Kan? 10 minit kelam tu. Tak ada apa. Boleh? Email sini. Apa tu nak tanya apa tanya, anda faham, kalau anda tahu anda jawab, boleh. Apa kita munaqasyah. Insya-Allah ada kita punya apa keberkatan dan kita akan dapat apa kefahaman yang insya-Allah berguna untuk memahami ilmu insya-Allah. Nanti kita akan terang berkenaan dengan fasal balaghah ni. Anda rasa anda nak terang berkenaan dengan sejarah balaghah tapi anda rasa tak sesuai. Insya-Allah sejarah balaghah tu kita akan masuk ketika talkhis al-miftah. Insya-Allah kita ni kita akan khatam durus balaghah. Kemudian kemudian kita akan baca Jauharul Maknun. Jauharul Maknun. Jauharul Maknun itu nazam, kalau boleh antum hafal. Kemudian yang ketiga baru kita baca talkhis al-miftah dengan syarahan ni lah. Syarahan apa sama ada mukhtasar ma'ani ke taftazani ke, kita akan tengoklah insya-Allah. Boleh? Lepas tu antum alim daripada ulama dunia, tak ada alim dan antum. Boleh? Insya-Allah. Cuma yang ni kita perkhatan kita ni kita akan baca apa kita akan baca usul fiqh. Khulasah Syekh Said itu anda cuba habiskan dalam 2 minggu. Syekh Said itu. InsyaAllah anda akan cuba cari InsyaAllah apa pengajian kita percuma jugalah. Boleh? Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi ada apa soalan sekarang ni? Ada apa soalan? Ada apa? Tengok balik. Ada tak faham? Kau tak faham langsung? Sila. Apa tadi saya nama? Umar dia. Idarah syu'uni ala mihwar tu. Mihwar makna apa hara yahuru ni maksudnya belega. Hara yahuru belega. Tapi kalau mihwar atau wazan mif'al boleh jadi isim makan, boleh jadi isim alat, boleh di sini makna ada isim makan. Itu tempat belega. Tempat apa? Belega. Boleh. Ala mihwaril khawim. Maksudnya belega pada paksi dia yang apa? Yang tetap. Maksudnya kalau paksi tak tetap, menyimpang merat. Boleh faham? Lagi? Ada persoalan yang lain? Ada orang tengok live tak? Berapa orang? 5 orang je. Kita bantu share-share lah orang dapat manfaat lagi. Lepas tu kita pakai dapat pahala lah insya-Allah. Okay, ada apa soalan? Ada apa tanya soalan yang malu? Saya ni malu. Saya nampak saya tak tahu apa langsung. Dah tak apalah. Tak tahu apa langsung apa di kelas tak apa kita terang syarah apa semua. Nanti bila antum dah jadi guru ni malu nak sebut tak tahu walaupun wajib sebut tak tahu kan. Nak sebut tak tahu. Lepas tu dah salah kan. Betul pusing menaiki buruk dia apa. Isra Mi'raj bulan susu. Benda tak apa Isra Mi'raj bulan susu. Pergi ke masjid menaiki babi. Nanti heran terus tu. Boleh goreng sampai angin. Okey, ada apa tak faham sekarang ni? Tak ada apa dah? Okey, boleh insya-Allah kita akan jumpa pada besok hari. Boleh lah kalau apa masalah apa beritahu. Boleh? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi antum mai awal puas ada? 9 lah. 8.45 sembahyang. Dah 45 mai sembahyang sini lah. Boleh? Mai sembahyang sini. Kita buat tarawih semua. Mai sembahyang sini siap-siap. Lepas tu waklah. Sebab kelas sembahyang sini turun. Dah waklah jimat masa sikit ya.
Main sini. Lepas tu apa kelas? Ana lebih kurang 9.35, 9.40 tu lah. Ana mula. Boleh? Jangan risau, insya-Allah kita akan cuba khatam. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Jom kita selawat sekali. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا فقه أهلنا فقربت لنا في ديننا مع أهل القتل والأنثى والذكر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا بالصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الحمد لله رب العالمين